Tuan-tuan, Nabi cerita peristiwa ni sangat besar bagi kita, bukan untuk kita dengar. Pertama yang boleh kita ringkaskan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengkehendaki kebenaran, kebenaran itu akan datang, tidak ada siapa pun yang boleh menghalangnya. Cuba kita lihat kepada Firaun. Dia punya nak menjaga kerajaannya dan dia takut tentang munculnya seorang anak di kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya. Dia bunuh semua anak lelaki Bani Israel. Tiba-tiba Allah takdirkan Nabi Musa alaihi salam yang dicampakkan ke dalam sungai, kemudian hanyut pergi ke istana Firaun. Dia belah Nabi Musa sampai besar. Dia bunuh budak yang tak berdosa. Dia belah budak yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Seakan-akan Allah kata, yang ni yang hang cari ni, aku hantar pergi ke hang, aku nak tengok hang nak buat apa. Allah tak payah buat mari bodyguard banyak untuk jaga Nabi Musa. Allah campakkan mahabbah, Allah campakkan mawaddah, Allah campakkan rasa cinta dan kasih dalam hati isteri Firaun. Bila isteri Firaun tengok, dia kata qurratun ain li walak, jadi penyejuk mata aku dan engkau. Tak apalah, hak lain tu kita bunuh habis dah. Ni seorang ni nak boleh buat apa? Yang ni seorang kita belah. Yang ni penyejuk mata aku, penyejuk mata engkau. Firaun dengan tentera dia gagah berani hebat, tapi main dengan bini dia beralah. Dia kata, ni bini aku nak tak berpayah. Dia beralah pasal bini dia. Tuhan tak hantar tentera banyak untuk jaga Nabi Musa. Tuhan hantar perasaan cinta yang dicampakkan dalam hati isteri Firaun. Habis dia bunuh anak Bani Israel hak tak berdosa. Dia belah orang hak nak menjatuhkan kerajaan dia. Jatuhlah kerajaan Firaun. Allah jika mengkehendaki sesuatu, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Raja ni pun, dia nak memastikan kerajaan dia dapat bersambungan. Takut tukang sihir dia tua mati, dia belah satu budak ajak sihir, budak tu penjatuh kerajaan dia. Perkara yang sama. Dakwah, dan Allah memberikan kekuatan dakwah pada tangan yang kita tidak sangka. Dia beri pada tangan Nabi Musa alaihi salam. Dan dalam riwayat Ahmad, kadang-kadang Allah memenangkan agama ini birajulin fajir, dengan seorang lelaki yang jahat pun boleh jadi. Kita tengok orang tu jahat, perangai tak bagus, tapi tanpa Islam dia tolong, menang Islam kerana dia. Boleh jadi, Nabi kata, menang. Kadang-kadang Allah nak memenangkan. Allah menangkan dalam peristiwa budak ni ialah dengan kejadian ni. Inilah kejadian yang tuan-tuan baca. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in syahid. Qutila ashabul ukhdud, celakalah, jahanamlah, binasalah tuan-tuan punya ukhdud yang membuat parit. Ni raja dan tentera dan yang tuan-tuan baca tu dalam suratul Buruj. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk, an-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk tengok apa jadi pada orang mukmin yang depa azab. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka dengan apa depa duk tengok apa yang mereka buat pada orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid, mereka tak ambil tindakan
bukan untuk membunuh orang mukmin, mengazab mereka, melainkan semata-mata kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Tu yang tuan-tuan baca itu, itulah kisah ni yang Nabi cerita balik berlaku. Mereka itulah tuan-tuan umpunya parit. Hadirin mukminin sekalian, bila kita baca kisah ni juga, kita tahu bahawasanya kemenangan Islam boleh berlaku, dan seseorang jangan kena yakin bahawasanya tidak mustahil dengan dia sebagai individu berkorban membolehkan Islam keseluruhannya menang, seperti mana yang dilakukan oleh budak ni. Kemudian tuan-tuan, satu hakikat yang kita kena terima dalam suratul Ukhdud, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud dalam suratul Buruj, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, Tuhan cerita, dan hadis ni pun cerita mati saja pengakhiran. Tak ada dalam cerita ni budak ni balik, raja ni tumbang, lepas pada tu raja ni, tak ada cerita ni. Tak ada. Ceritanya geng baik mati. Untuk beritahu pada kita, bukan semua dakwah Islam itu mesti berakhir dengan umpunya dakwah itu mengecapi kemenangan di dunia, tetapi habuan yang di akhirat sudah tentu. Budak ni tak dapat melihat pun orang ramai beriman, pasal orang panah-panah mati dia, tetapi hakikatnya kesan dakwah itu berkesinambungan selepas daripada itu. Demikianlah juga kita. Kadang-kadang orang-orang yang membawa dakwah telah pun mati meninggalkan kita. Kita yang mengecapi nikmat dakwah mereka sehingga hari ini. Apa yang dilakukan oleh Umayyah dan keluarga Yasir, mereka tak dapat melihat kemenangan Nabi. Umayyah yang diheret, yang dikoyak kakinya kiri dan kanan, disentap oleh unta sehingga terbelah kemaluannya, disula kemaluannya oleh kaum Quraisy, mati dia di Mekah. Dan Yasir yang dibunuh, Nabi tak boleh buat apa kepada mereka. Nabi hanya kata, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai kaum keluarga Yasir, sesungguhnya balasan untuk kamu ialah syurga. Tak boleh Nabi buat apa-apa. Mereka telah mati pergi mendahului seluruh sahabat. Mereka tak tahu, tak pernah berlaku, tidak berlaku pada zaman mereka. Tak sempat mereka mengetahui apa itu hijrah, apa itu kemenangan di peringkat Madinah, apa itu kemenangan Islam. Mereka tak tahu. Mereka telah memberikan pengorbanan yang awal, tetapi bukan syarat untuk seseorang mengejar mendapat syurga mesti dia mengetahui tentang kemenangan atas dunia. Bukan syarat. Perjuangan ini bukan untuk kita tahu menang, tapi perjuangan itu untuk kita tahu kita betul dari segi pendiriannya, kita betul dari segi akidahnya, kita betul dari segi prinsipnya. Menang ataupun kalah itu urusan Allah Jalla wa'ala. Semua orang disuruh untuk menegakkan Islam, memperkatakan Islam yang sebenar, bercakap benar tentang agama tanpa mengira di hadapan siapapun, dan kemudian itu urusan kemenangan di tangan Allah Jalla wa'ala. Mungkin sebahagian besar daripada itu tak dapat pun kita ketahui. Mungkin 20 tahun lagi kita akan dapat melihat Islam yang hilang gemilang akan dapat ditegakkan ataupun diwujudkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemenangan yang dikecapi oleh generasi kemudian adalah hasil perjuangan daripada generasi awal. Dan generasi awal itu bukan kerana supaya disebut kerana mereka berjuang, tetapi kita berjuang semoga ada habuan kita di akhirat kelak. Itu saja.